Baik Azam, jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat kepada 3,398 orang melibatkan 1,236 keluarga di 6 daerah. 27 pusat pembinaan sementara PPS seluruh negeri telah diaktifkan. Mengenai perkembangan semasa di Kota Marudu, langsung bersama dengan wartawan Sarifah Munazra Sarip. Teruskan Sarifah. Baik Redwin, terima kasih. Ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Taritipan Kota Marudu, merupakan salah satu pusat penempatan sementara mangsa banjir di antara 13 pusat penempatan sejak 1 Januari yang lepas. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai banjir di daerah Kota Marudu, bersama dengan saya pada petang ini Pegawai Daerah Kota Marudu iaitu Encik Alexander Yong. Baik Tuan, boleh ceritakan sedikit bagaimana dengan perkembangan banjir di daerah Kota Marudu setakat ini? Setakat ini hujan tidak turun, jadi dari paras air setelah berangsur pulih. Walaupun kami akan pastikan selamat sebelum kita benarkan para mangsa banjir itu pulang ke rumah. Dan saya difahamkan juga Tuan Dio, kerajaan negeri telah pun mengumumkan bantuan berbentuk bakul makanan. Mungkin Tuan Dio boleh kongsi sikit. Ya, bagi mangsa yang terperangkap akibat tanah runtuh yang menyebabkan jalan terputus, maka kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan telah meluluskan sebanyak 1.500 bakul bagi ke 7 kampung. Dan nasihat Dio serta pesananlah kepada mangsa banjir, khususnya mereka yang berada di pusat penempatan sementara dan juga agensi keselamatan berkenaan dengan pematuhan SOP untuk kita tidak ada jangkitan COVID-19 sepanjang banjir di daerah Kota Marudu ini. Ya, bagi pihak keselamatan dan juga para mangsa banjir haruslah memastikan SOP itu dipatuhi supaya tidak berlaku penularan jangkitan COVID semasa pada mangsa banjir ditempatkan dalam penempatan sementara ini. Baik, terima kasih. Itu dia saudara, kita bersama dengan DO ataupun Pegawai Daerah Kudat Encik Alexander Yong. Jadi kepada mangsa banjir dan juga agensi keselamatan yang sedang bertugas di daerah Kota Marudu ini, pastikan pematuhan SOP tetap dijaga. Dan saya kira itu saja lintas langsung dari Kota Marudu. Kita kembali bersama dengan Redwin di Berita Wilayah Sabah. Silakan Redwin. Terima kasih Sarifah. Pelbagai cadangan akan dikemukakan bagi mengatasi masalah banjir di Kota Marudu pada masa akan datang. Antaranya adalah pembinaan pusat pembinaan sementara PPS berpusat bagi mengumpulkan penduduk di penempatan yang kedudukannya berselera. Kita naik taraf semua pusat-pusat pembinaan sementara. Jika perlu mana-mana yang sudah usang, kita bina baru. Dan untuk jangka masa panjang, jika kita perlu bina satu pusat pembinaan sementara yang permanen. Kita bersyukur semuanya dalam keadaan terkawal dan pihak keselamatan dan serta jentera daerah, Ketua Tuan Dio dan juga pihak keselamatan on top of situation lah. Tiada apa-apa yang menyusah butuh kepada kita dan dalam keadaan terkawal. Di Kota Marudu, seramai 2,749 penduduk terjejas manakala 13 PPS telah diaktifkan. Masih di Kota Marudu, usaha membantu penduduk terkesan terus digerakkan. Di Kampung Mantus, lebih 300 penduduk terjejas banjir mendapat perhatian dari wakil rakyat mereka. Akses bagi penduduk sini hanya menggunakan jambatan gantung sebagai perhubungan utama. Namun akibat banjir melanda, penduduk kampung tidak dapat menyeberang kerana air banjir deras. Kampung ini tidak mempunyai pusat pemindahan, jadi lebih kurang ada 30 lebih keluarga yang terkurung di sebelah sungai itu. So itu yang kita kena antar bekalan makanan karena mereka sudah 2 hari terputus bekalan makanan. Setakat sekarang ini lebih kurang 2 hari 2 malam sudah keluarga di bagian hulu pusat Mantus ini tidak dapat keluar sebab jembatan gantung pun rusak, itu sungai pun terlampau deras.
Beralih meninjau banjir di daerah Pitas, pelbagai bantuan mula disalurkan kepada penduduk yang terkesan. Laporannya kita bersama dengan Zari Sofia Daud. Terima kasih Redwin. Sekarang ini saya berada di Pusat Pemindahan Sementara SK Pekan 2 yang mana PPS ini telah pun dibuka sejak 2 Januari 2022 menempatkan 25 ketua isi rumah dengan jumlah 62 orang. Bersama saya ketika ini adalah Adun N3 Pitas yang juga Pembantu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah yang berhormat Datuk Seri Dr. Rudy Awah. Silakan Datuk. Apa khabar Datuk? Kabar baik. Okay. Datuk, sebagai wakil rakyat di kawasan ini, apakah agaknya perkara yang Datuk lakukan untuk membantu mereka yang terkesan akibat banjir ini? Terima kasih kepada RTM. Langkah kita pertama untuk memastikan kita dapat membantu kepada mangsa banjir seperti apa yang kita ketahui hari ini di mana pusat pemindahan mangsa banjir bermula daripada kemarin hinggalah hari ini dan tidak dijangka sampai bila masanya akan berakhir. Akan tetapi kita sebagai wakil rakyat di kawasan bersama dengan UVPM, kita akan bekerja sama dengan kebajikan, pegawai daerah, APM, rela dan agensi-agensi lain yang terlibat untuk memastikan mereka yang terjejas dari segi masalah banjir akan dapat dibawa mereka ke satu pusat pemindahan demi untuk keselamatan mereka. Dan pada saya sebagai wakil rakyat, sememangnya kita tidak berdiam diri. Apa juga keperluan, apa juga kekurangan, kita akan bekerja sama dengan kebajikan dan juga pejabat daerah untuk memastikan bahwa mereka ini dapat dipindahkan dan dapat dibagi makan minum keutamaan, dan jika sekiranya bermasalah dari segi kesehatan pun kita akan memohon bantuan daripada pihak di hospital untuk memastikan bahwa mereka dapat dirawat demi keselamatan mereka yang berada di pusat pemindahan ini. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian tadi. Terima kasih. Itu saja yang dapat dikongsikan untuk setakat ini. Kepada anda di luar sana, pastikan keselamatan anda diutamakan di mana sahaja anda berada. Saya Zari Sofia Daud untuk Berita RTM, kembali kepada Redwin. Baik, terima kasih Zari untuk laporannya itu tadi. Di Sandakan, antara pusat pembinaan sementara PPS yang telah dibuka adalah PPS Stesen Percubaan Pertanian Manjang dan PPS Masjid Nur Iman, Kampung Sungai Manjang. Setakat ini, bilangan penduduk dipindahkan di dua PPS ini kekal 151 orang daripada 35 keluarga. Dalam beberapa hari ini memang hujan teruslah. Berhenti pun tak lama, sekejap je. Sini orang kalau macam paras-paras lutut je, kereta pun boleh limpas juga. Macam kereta yang Hilux gitu, yang tinggi lah. Kalau macam gini paras-paras dada, paras dada ini sekarang sudah turun sikit lah. Saya di rumah kan sama suami saya saja. Jadi suami saya tidak boleh berjalan, tidak boleh dia keluar. Jadi saya tadi ikut sama bot di sini, baru saya boleh keluar. Lama sudah kami di rumah, 3 hari sudah. Ya, saya tidak boleh berjalan, pasal semua kena banjir lah. Rumah kami tidak kena lah, tapi yang sekeliling kami kena kurung. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Haji Muhammad Idris memberitahu bahawa pihaknya bersedia menyediakan sebuah dewan baharu di Kampung Sungai Manjang Sandakan tertakluk pengurusan kelulusan permohonan tapak tanah. Baik, itu antara paparan berita yang kami sediakan dari negeri di bawah bayu. Dengan itu saya, Ray Robin, kembali bersama Azam di Angkasa Budi. Teruskan Azam.